Nama saya Ain Armia binti Az-Zunaidi dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang analisis Piagam Madinah dan juga Perlembagaan Malaysia. Jadi dalam tajuk ini, apa yang akan dibincangkan adalah pertama sekali, apakah itu Piagam Madinah dan juga Perlembagaan Malaysia. Seterusnya adalah tentang sejarah bagaimana kedua-dua perlembagaan ini ditubuhkan. Seterusnya tentang apakah kepentingan dan juga tujuan kedua-dua perlembagaan ini digubal, ditubuhkan. Dan akhir sekali kami akan menganalisakan tentang persamaan dan juga perbezaan yang terdapat dalam Piagam Madinah dan juga Perlembagaan Malaysia. Jadi apakah itu Piagam Madinah? Piagam Madinah merupakan sebuah perlembagaan yang dipersetujui bersama oleh baginda Rasulullah SAW dan juga penduduk Madinah Al-Munawwarah. Piagam Madinah juga dikenali sebagai Sahifah Madinah. Seterusnya, apakah itu Perlembagaan Malaysia? Perlembagaan Malaysia merupakan satu dokumen undang-undang bertulis yang telah dibentuk berasaskan kepada dua dokumen terdahulu, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan juga Perlembagaan Kemerdekaan pada tahun 1957. Seterusnya adalah sejarah mengenai bagaimana Piagam Madinah boleh ditubuhkan. Jadi, semasa ketibaan Rasulullah SAW di Madinah, terdapat dua golongan penduduk terbesar, iaitu orang Arab dan juga orang Yahudi. Orang Arab Islam terdiri daripada kaum Aus dan kaum Khazraj, dan mereka digelar sebagai Ansar, iaitu golongan penolong. Manakala orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Mekah pula digelar sebagai Muhajirin, iaitu golongan pendatang. Orang-orang Yahudi di Madinah pula terbahagi kepada beberapa kumpulan, iaitu Bani Kainuka, Quraizah dan juga Nadir. Jadi, orang-orang Ansar dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih faham, sentiasa bergaduh dari zaman dulu lagi. Manakala orang Muhajirin terlalu miskin sebab mereka dihalau dari kampung halaman mereka sendiri. Orang-orang Yahudi pula sentiasa bersikap bermusuh-musuhan, sentiasa menghasut dan juga mengkhianati Rasulullah. Di samping itu, orang-orang musyrikin Quraisy di Mekah sentiasa membuat pelbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan juga orang-orang Islam. Jadi, daripada kejadian ini, Rasulullah mengambil pendekatan dengan membuat dua perjanjian, iaitu Perjanjian Aqabah pertama dan juga Perjanjian Aqabah yang kedua. Jadi, Perjanjian Aqabah yang pertama ditulis bagi menjamin peranan puak Yahudi kepada Madinah yang dijadikan sebagai negara Islam. Selain itu, ianya juga adalah sebagai satu cara untuk mengelakkan daripada kaum Yahudi ni mengkhianati dan juga berkomplot untuk menjatuhkan Madinah. Sebagai balasan kepada Yahudi, perjanjian ini juga adalah sebagai hak yang diberikan kepada mereka untuk menjaga keselamatan mereka di Madinah. Ianya dibentuk kerana sebahagian Yahudi takut akan kehilangan hak mereka, dan bagi mengelakkan penentangan daripada mereka, Perjanjian Aqabah yang pertama lah digubal. Seterusnya, Perjanjian Aqabah yang kedua ditulis selepas Perang Badar. Selepas Perang Badar, Islam di Madinah telah pun menjadi semakin kuat. Jadi, perjanjian tersebut ditulis bagi menjamin kedudukan dan hak Muhajirin dan Ansar di Madinah. Kedudukan dan hak kedua-dua pihak perlu dijaga bagi menjamin kestabilan masyarakat di Madinah. Dengan penulisan bahagian yang kedua ini, tidak timbul pun rasa ketidakpuasan hati setiap pihak.
Selain itu, ia ditulis bagi menjamin hubungan yang lebih rapat antara Muhajirin dan juga Ansar. Seterusnya adalah bagaimana Perlembagaan Malaysia boleh ditubuhkan. Jadi, pengenalan Malayan Union pada April 1946 telah mendapat tentangan yang hebat daripada orang Melayu. Jadi, hal ini menyebabkan satu perjanjian baru telah dibuat antara Raja-Raja Melayu dan juga penjajah British yang dikenali sebagai Perjanjian Persekutuan 1946. Melalui perjanjian ini, kerajaan pusat mengandungi seorang pesuruhjaya tinggi British, sebuah majlis mesyuarat dan juga sebuah majlis perundangan. Majlis perundangan mengandungi anggota rasmi dan sebilangan anggota tidak rasmi yang dilantik oleh pesuruhjaya tinggi British. Hasil daripada perjanjian ini telah melahirkan satu perlembagaan baru bagi Tanah Melayu yang berkuat kuasa pada 1 Februari 1948. Selepas itu, ia dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan 1948. Selepas pilihan raya pada tahun 1955, Parti Perikatan yang memenangi majoriti secara tidak langsung telah menjadi kerajaan pemerintah, dan Parti Perikatan telah menuntut agar pihak penjajah British mengadakan satu persidangan perlembagaan di London. Dalam persidangan itu, dia mencadangkan agar dilantik sebuah suruhanjaya yang bebas untuk menggubal satu perlembagaan untuk Persekutuan Tanah Melayu sebagai langkah yang pertama untuk mencapai kemerdekaan. Daripada persidangan tersebut, mereka telah berjaya menubuhkan sebuah suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang dipengerusikan oleh Lord Reid, Sir Ivor Jennings, Sir William Mackell, B. Malik dan juga Hakim Abdul Hamid.